Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Rom adalah satu peradaban kuno yang sangat terkenal dalam sejarah dunia. Ia telah menjadi satu kerajaan yang besar seawal abad ke-6 sebelum Masihi. Dan kerajaan Rom kuno menggunakan sistem beraja dalam pemerintahan diorang. Kerajaan Rom kuno juga telah berjaya mencipta beberapa ciptaan yang hebat, di antaranya sistem empangan air, lukisan-lukisan yang cantik dan juga ukiran-ukiran patung yang sangat terkenal. Tapi sebenarnya terdapat beberapa perkara pelik yang berlaku sewaktu pemerintahan kerajaan Rom kuno, yang mana kalau kita comparekan dengan keadaan sekarang, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang Rom kuno boleh dikatakan satu benda yang janggal lah. Jadi kalau korang nak tahu, tonton video abang daripada mula sampai habis, dan kalau korang berminat boleh subscribe channel abang, kerana ia menjadi motivasi untuk abang cerita dekat korang semua kisah-kisah yang menarik yang boleh memberi pengajaran kepada kita semua. Pada zaman Rom kuno, kalau korang nak tahu, warna ungu dianggap sebagai warna agung. Ini disebabkan penghasilan warna ungu tu sangat susah untuk dihasilkan untuk dijadikan baju atau fabrik-fabrik, dan disebabkan oleh itu hanya golongan tertentu sahaja dibenarkan untuk memakai warna ungu. Dengan kos penghasilan warna ungu yang sangat mahal, ia memang tak sesuai untuk dipakai oleh orang-orang kelas bawahan. Jadi waktu tu telah wujud satu peraturan di mana warna ungu hanya dipakai oleh orang-orang kelas atasan dan juga bangsawan. Tapi kalau orang kelas bawahan didapati memakai warna ungu, mereka akan ditangkap dan didenda. Aktiviti pelacuran sangat terkenal pada zaman Rom kuno. Boleh dikatakan semua lelaki-lelaki memang melanggan pelacurlah kebanyakannya. Wanita daripada negara lain ataupun wanita hamba abdi telah dijadikan pelacur. Selain melayan lelaki, pelacur ditugaskan untuk memberi hiburan lain termasuk menari, melakukan pertunjukan erotis dan menjadi pelayan makanan. Jadi untuk membezakan antara pelacur dengan perempuan biasa, para pelacur perlu mewarnakan rambut diorang dengan warna perang. Ini untuk membezakan yang mana perempuan rakyat Rom dan yang mana pula pelacur. Perempuan Rom pada waktu tu lebih suka menggayakan warna hitam pada rambut mereka. Pada waktu pengkebumian seseorang, nilai kehebatan orang tersebut adalah berdasarkan kepada berapa ramai yang menangis sewaktu kematiannya. Jadi disebabkan itu, ramailah orang yang diupah untuk menangis sewaktu pengkebumian seseorang. Menandakan mereka ni dikira orang baik lah, orang terkenal lah. Dan kebanyakan yang diupah adalah golongan perempuan. Dan perkara ni menjadi semakin teruk apabila aktiviti ini telah dijadikan perniagaan ataupun sumber pendapatan, di mana wanita-wanita di zaman itu mendapatkan duit dengan menangis di pemakaman seseorang. Boleh buat duit. Jadi untuk menghentikan aktiviti ini, pihak kerajaan telah melarang wanita-wanita diupah untuk menangis di pemakaman seseorang. Jadi selepas tu yang menangis memang terdiri daripada keluarga-keluarga je lah. Orang Rom kuno percaya bahawa petir adalah salah satu sumber kuasa daripada salah satu dewa mereka, iaitu Dewa Jupiter. Orang yang mati disambar petir, dengan kata lain, telah mendapat kemurkaan daripada Dewa Jupiter, dan diorang menganggap orang yang disambar petir ni adalah orang jahat ataupun orang yang telah merancang untuk melakukan perbuatan jahat di negara Rom. Sebab tu Dewa Jupiter tembak dia orang dengan peti. Jadi mayat mereka memang tidak akan dikebumikan, malah dibiarkan mengering ataupun dibakar. Tapi jika ada orang yang berani-berani untuk mengkebumikan mayat orang yang disambar petir ni, orang tu akan ditangkap dan dihukum. Hukumannya adalah mereka akan dibunuh dan dipersembahkan di hadapan patung Dewa Jupiter. Pada waktu Rom kuno, ayah dianggap sangat suci. Si ayah boleh melakukan apa saja terhadap keluarga dan anak-anaknya.
termasuklah mabuk, berjudi ataupun tidak memberi sebarang nafkah. Dan yang paling teruk sekali, ayah berhak untuk membunuh anak mereka. Itu memang pelik. Ini kerana ayah di zaman Rom dianggap suci kerana mereka dikatakan adalah wakil para dewa. Pembunuhan terhadap anak atau ahli keluarga ni tidak perlu mendapatkan kelulusan daripada mahkamah kerajaan Rom ataupun kelulusan daripada pihak pemerintah. Peraturan ini akhirnya telah dibubarkan pada abad 1 sebelum Masihi. Gladiator adalah golongan lelaki kasar yang terlibat dalam perlawanan fizikal bagi merebut gelaran sebagai manusia terkuat. Jadi darah yang keluar daripada gladiator ni mendapat permintaan yang sangat tinggi, direbut-rebut oleh orang-orang pada waktu tu. Para pakar perubatan telah membeli darah-darah gladiator dengan harga yang sangat tinggi. Ialah sewaktu perlawanan kan diorang akan berentam, bergaduh, akan keluar darah kan. Darah itulah yang direbutkan ramai orang. Darah ni akan dicampurkan dengan beberapa bahan kimia untuk dijadikan ubat. Dikatakan ubat ini sangat mujarab untuk menyembuhkan penyakit sopak, penyakit sawan dan juga masalah kemandulan. Darah ni sangat berharga kerana dikatakan ia telah mendapat restu daripada para dewa. Menipu je. Menipu-menipu pun orang waktu tu percaya. Ada satu peristiwa pelik pada zaman Rom. Isteri kepada Raja Rom, isteri yang ketiga yang bernama Valerie Mussolini, punya kegemaran yang amat pelik. Kegemarannya di waktu lapang adalah mengadakan hubungan intim bersama suaminya, para menteri ataupun hamba sahaya. Dengan kata lain, isteri ketiga kepada Raja Rom ni ada penyakit gila seks. Ada ketikanya dia akan mencabar para pelacur yang ada di Rom untuk bertanding dengannya, siapakah yang lebih hebat melayan lelaki ataupun siapakah yang paling banyak melayan lelaki. Gila, dah jadi isteri raja masih lagi gila-gila kan. Pada waktu ni, perkembangan ilmu pengetahuan boleh dikatakan di tahap yang sangat bagus. Selari dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, diskriminasi terhadap golongan kurang upaya selalu berlaku. Ini kerana pada pandangan mereka, orang yang kurang upaya adalah orang yang mendapat kutukan para dewa. Termasuklah orang yang menulis dengan menggunakan tangan kiri. Kesian orang tangan kiri. Mereka dianggap cacat dan tidak bertuah. Jika terdapat pemuda atau lelaki lah yang menggunakan tangan kiri sewaktu menulis, diorang ni susah untuk mendapat jodoh. Dengan kata lain, tak ada perempuan yang nak kahwin dengan diorang sebab diorang ni dianggap sebagai tidak memberi tuah ataupun bad luck. Dan yang lebih teruk lagi, diorang nak dapat kerja pun susah. Pada zaman Rom kuno, tandas telah diciptakan dan menjadi salah satu bahan ciptaan yang terbaik di waktu itu. Banyak tandas-tandas awam telah dibangunkan di sekitar Rom untuk kegunaan rakyat mereka. Tandas ni bentuknya macam sebuah bilik yang ada banyak bangku panjang dan di bangku tu ada lubang-lubang. Jadi kalau diorang nak buang air besar ke air kecil ke, diorang akan duduk dekat lubang tu dan melepas. Sambil membuang air, mereka akan berborak-borak, berbual-bual, berbincang tentang perkara-perkara daripada yang remeh hinggalah yang serius, termasuklah berkaitan dengan politik. Dengan kata lain, tandas adalah tempat bersosial paling terkenal di zaman Rom. Ada satu benda yang korang perlu tahu, iaitu orang Rom ni sangat terkenal dengan sikap pembersih dia. Mereka suka berdandan
berendam dalam tad mandi dan juga menggunakan minyak wangi yang pelbagai bau. Tahap kebersihan seseorang juga melambangkan status sosial orang tersebut. Dengan kata lain, makin cantik penampilan, makin bersih penampilan dan makin wangi, jadi orang tu mempunyai status sosial yang sangat tinggi. Tapi ada satu benda yang lebih ekstrim, iaitu sewaktu mandi diorang tidak menggunakan sabun. Diorang mandi menggantikan sabun dengan minyak wangi. Minyak wangi akan dilumurkan di seluruh badan sewaktu mandi dan ia diratakan dengan menggunakan satu benda yang dipanggil strigil. Lepas tu diorang tak bilas, terus keluar daripada rumah. Akhir wangilah orang tu. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Diharap ini menjadi pengetahuan tambahan pada korang semua tentang apa perkara yang pelik berlaku di zaman Rom kuno. Hingga berjumpa lagi pada posting yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.